السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله. أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pegawai masjid, nazir dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa sebelum berlakunya kiamat, iaitulah bermula daripada selepas daripada kewafatan baginda Nabi SAW. Baik, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW pernah sebut satu hadis berkaitan dengan pintu fitnah kepada umat Nabi Muhammad SAW ini akan bermula dengan tragedi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitulah pembunuhan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Khuzaifah radhiyallahu an satu hari kata, tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab datang kepada para sahabat yang sedang berkumpul. Dia kata, siapakah di antara kamu sekalian yang hafaz hadis Nabi SAW mengenai fitnah? Sayyidina Umar datang dekat-dekat dengan sahabat-sahabat. Dia kata, siapa di antara kamu semua ni yang pernah dengar daripada Nabi SAW hadis berkaitan dengan fitnah? Kenapa Sayyidina Umar tanya begini? Kita kena faham bahawa hadis Nabi SAW ni ada kala Nabi sampaikan kepada seorang sahabat saja. Ada kala Nabi bagi nasihat pada sahabat, maka hadis tu dapat pada sahabat tu saja. Ada kala Nabi sampaikan kepada orang ramai. Nabi dalam kuliah dia, dalam pengajian dia kepada para sahabat, maka ramai sahabat riwayatkan. Ada kalanya hanya beberapa orang sahaja yang duduk dekat dengan Nabi SAW yang dapat hadis tu. Jadi Sayyidina Umar ni tidak semua hadis dapat pada Sayyidina Umar. Jadi kata, aku pernah dengar hadis tentang fitnah. Orang kata Nabi SAW sebut hadis tentang fitnah. Siapa yang hafal hadis tu daripada Nabi SAW? Kemudian Khuzaifah radhiyallahu anhu kata, aku yang hafal hadis tu. Umar jawab balik, Sayyidina Umar Al-Khattab jawab balik, dia kata, berani engkau? Bila Sayyidina Umar kata gitu, kita pun risau juga kan. Kita pun tahu Sayyidina Umar Al-Khattab ini karakter dia macam mana. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua karakter dia berbeza. Sayyidina Umar ni kita pun tahu ketegasan dia, kita tahu sirah dia. Dia antara dia satu-satunya sahabat yang hijrah keluar daripada kota Mekah, isytihar, declare. Orang lain keluar daripada kota Mekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, takut dikesan oleh musyrikin Mekah. Tapi Sayyidina Umar dia tawaf keliling Kaabah, dia declare, aku nak hijrah pergi Madinah, siapa yang nak halang aku? Silakan tunggu dekat jalan, aku akan pastikan isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim. Ni Sayyidina Umar punya gerak. Dan Sayyidina Umar ni badan dia pun besar, padan lah orang dia macam mana, badan dia pun besar. Imam Ibn Kathir sebut bahawa, ikut ulama sirah sebut, Sayyidina Umar Al-Khattab tinggi dia ni, dia kalau naik kuda, kaki dia hampir cecah lantai. Tinggi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jangan pandang ni kuda padi memang kecil. Ni kuda yang orang duk naik, kuda Arabian horse tu, besar tu, yang kita kalau berdiri tu pun mungkin ujung kuda tu mungkin badan dia tu atas kepala kita. Sayyidina Umar kalau dia naik, kaki dia hampir-hampir cecah lantai. Memang besar Sayyidina Umar Khattab. Dan Sayyidina Umar ni memang tegas, dan dia orang yang sangat bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul teliti menjaga kehidupan dia, dan dia ikut 100% apa yang Nabi SAW buat. Sayyidina Umar ni hidup dalam keadaan betul-betul jaga diri dia. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia baju dia ada 2 helai. Baju Sayyidina Umar Al-Khattab ada 2 helai.
Dan baju Sayyidina Umar ni, baju dua helai tu, satu baju musim panas, satu musim sejuk. Maknanya tu je baju dia ada. Satu musim panas, satu musim sejuk. Sangat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bila Huzaifah kata, aku hafal hadis mengenai fitnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Sayyidina Umar kata, berani kau. Jadi cuba kau sebut apa hadis yang berkata fitnah yang kau hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, ini Huzaifah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut fitnah yang dialami seorang lelaki dalam keluarganya, harta, diri, anak dan jiran tetangganya, itu semua boleh dihapuskan dengan salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Huzaifah sebut hadis. Umar kata, bukan hadis tu aku nak, kerana hadis fitnah ni lain. Yang Umar maksudkan adalah hadis yang Nabi sebut tentang fitnah yang terkait dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, ujian yang akan terkena kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar kata, bukan ini yang aku maksudkan, bukan hadis yang kau baca tu, hadis lain. Tetapi yang aku maksudkan ialah yang Nabi sebut fitnah yang bergejolak laksana gelombang laut. Aku dengar hadis tu lebih kurang begitu, fitnah yang bergejolak umpama gelombang di laut. Jadinya, ya Amirul Mukminin, dia kata hadis tu, Huzaifah pula kata, oh rupanya hadis tu begini, wahai Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, sesungguhnya antara anda dan fitnah itu adalah pintu yang tertutup. Sayyidina Umar dengan fitnah akan ada satu pintu yang tertutup. Sayyidina Umar tanya, pintu itu akan dibuka atau dilanggar? Pintu fitnah ini yang kepada umat ni akan dilanggar ataupun dibuka? Bahkan dilanggar. Jawab Umar radhiyallahu anhu, kalau begitu pintu itu tidak akan boleh ditutup lagi buat selama-lamanya. Benar kataku, yakni Huzaifah bin Yaman. Baik. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, demikianlah apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW itu benar-benar terjadi setelah terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijrah. Terjadilah pelbagai fitnah di tengah masyarakat, di mana penyebab tersebarnya fitnah-fitnah itu adalah bermula dengan terbunuhnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Maksud Nabi, pintu di antara Umar dan fitnah ini tertutup. Tetapi Huzaifah kata Nabi sebut pintu ni akan dilanggar. Maksudnya sesuatu akan menimpa Sayyidina Umar Al-Khattab dan ia akan menyebabkan fitnah itu mula terkena kepada umat. Iaitulah bermula dengan pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Bilakah berlaku pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Bagaimana? Sayyidina Umar Al-Khattab terbunuh pada tahun 23 Hijrah. Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan Amirul Mukminin yang memakai gelaran Amirul Mukminin yang pertama. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar tidak pakai gelaran Amirul Mukminin. Sayyidina Umar baru pertama sekali pakai gelaran Amirul Mukminin. Dan kita bahas sebelum ni bagaimana Sayyidina Umar dalam pentadbiran dia. Sayyidina Umar Al-Khattab, base dia adalah masih lagi di Madinatul Munawwarah. Sampai zaman Sayyidina Uthman, base Khilafah Islamiyah masih lagi di Madinatul Munawwarah. Zaman Sayyidina Ali baru pindah ke Kufah, Iraq. Nanti kita akan bahas. Baik, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, zaman tu Islam dah menguasai sampai ke Baghdad. Dan di Baghdad sana ada seorang gubernur, juga merupakan sahabat Nabi SAW, nama dia Mughirah bin Syu'bah. Nama dia Mughirah bin Syu'bah. Baik. Mughirah bin Syu'bah, tuan kan Iraq sebelah dia Iran kan di kawasan tu adalah kawasan Majusi, orang menyembah api, Majusi, Zoroaster. Baik. Salah seorang hamba ataupun pekerja kepada Mughirah bin Syu'bah tadi, sahabat Nabi dilantik menjadi gubernur di Iraq, di Baghdad sana, nama dia Abu Lulu'ah. Ini boleh datang Abu Lulu'ah ni tadi. Abu Lulu'ah ni hamba kepada Mughirah bin Syu'bah, gubernur Iraq, sahabat Nabi SAW. Abu Lulu'ah ni dia tukang besi, pandai buat kerja besi, dan dia punya craftsmanship tu cantik. Kalau dia buat pedang, dia buat perisai, dia buat keperluan harian, apa sahaja hasil tangan dia daripada besi ni cantik sangat. Memang pandai, kelebihan dia kat situ. Jadi yang Mughirah bin Syu'bah fikir, kalaulah Abu Lulu'ah ni ditempatkan di Madinatul Munawwarah, sudah tentu orang Madinah keliling tu, para sahabat, para tabi'in zaman tu pasti akan dapat banyak manfaat daripada Abu Lulu'ah, kerana daripada tukang besi dia. Kerana zaman tu tak ramai orang boleh buat besi, jadi dia boleh buat besi yang cantik, kerja tangan dia cantik. Jadi orang dia ni, kalau Mughirah bin Syu'bah fikir, kalau dia duduk dekat Madinah, pasti orang dapat banyak manfaat daripada dia. Dan kita kena ingat pada zaman tu sudah bermula polisi bahawa orang kafir tidak boleh duduk di Madinatul Munawwarah. Selepas Nabi SAW mengalau orang Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah SAW, telah mula polisi pada ketika itu orang kafir tak boleh duduk Madinatul Munawwarah. Termasuk zaman Sayyidina Umar masih lagi tidak boleh duduk Madinatul Munawwarah.
Maka Mughirah bin Syu'bah tulis surat pujuk kepada Sayyidina Umar untuk bagi exception, pengecualian kepada Abu Lulu'ah supaya boleh duduk Madinah. Kalau tak, Abu Lulu'ah tak ada datang cerita Abu Lulu'ah ni boleh duduk Madinah tu Munawwarah. Maka mula-mula Sayyidina Umar Al-Khattab reject. Sayyidina Umar Al-Khattab tolak, tidak benarkan untuk Abu Lulu'ah ni tadi duduk di Madinah tu Munawwarah. Mughirah bin Syu'bah pujuk, hantar beberapa surat kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, hingga akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, walaupun garang macam mana pun, bila kena pujuk dengan sahabat banyak kali, akhirnya dia terima juga. Akhirnya dia buat pengecualian, dibenarkan untuk Abu Lulu'ah ni duduk di Madinatul Munawwarah, buka bengkel, buka kedai, dan orang ramai boleh buat tempahan, minta macam-macam, suruh Abu Lulu'ah ni buat kerja-kerja besi. Dan akhirnya saya ringkaskan cerita, Abu Lulu'ah pun duduk di Madinatul Munawwarah. Bila Abu Lulu'ah duduk di Madinatul Munawwarah, betul, memang ramai orang Madinah tempah dengan dia, kerana hasil kerja dia cantik, orang buat banyak keperluan daripada dia, dapat manfaat daripada dia, dan dia buat untung yang banyak. Untung banyak. Sampailah satu hari, bos dia, Mughirah bin Syu'bah, tadi bos dia tu tadi, fikir, dia kata, untung banyak dia ni duduk Madinatul Munawwarah, dapat banyak job. Jadinya dia nak kenakan cukai kepada Abu Lulu'ah ni tadi. Aku dah bagi job, penat-penat aku pujuk Amirul Mukminin, takkan duduk untung saja macam tu je. Jadi dia kena ada LHDN kat situ, cukai. Ada cukai. Maka Mughirah bin Syu'bah minta cukai beberapa persen daripada keuntungan yang didapat oleh Abu Lulu'ah, hasil orang ramai tempah pada dia kerja-kerja pertukangan besi ni tadi. Bila berita ni sampai, surat tu sampai kepada Abu Lulu'ah, mula ada tuntutan cukai daripada bos dia. Yalah tuan, sepadanlah, kawan ni tadi punyalah payah pujuk Amirul Mukminin Umar Khattab, takkanlah mestilah kena dapat persen sikit kawan ni tadi. Maka Abu Lulu'ah bila dapat berita yang Mughirah bin Syu'bah nak minta cukai, dia pun marah. Dia kata, macam mana ni tiba-tiba nak kena bayar cukai pula, aku yang buat kerja penat-penat, bos aku nak ambil untung atas angin begitu, jadi marah. Bila dia marah, dia tak puas hati, dia pergi berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu, kerana dia menyangka Umar Al-Khattab akan menyebelahi dia. Dia fikir Umar Al-Khattab mesti akan menyebelahi dia, Amirul Mukminin. Maka dia pun pergi jumpa Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sampai jumpa Amirul Mukminin, dia pun cerita, wahai Umar, aku punya bos lama Mughirah bin Syu'bah minta cukai daripada aku, hasil daripada keuntungan yang aku buat dekat sini. Dia sangka Sayyidina Umar sokong dia, Sayyidina Umar tak sokong dia. Sayyidina Umar kata, baguslah, betul lah tu, kau untung banyak aku tengok. Satu hari berapa banyak tempahan kau dapat, berapa banyak untung kau dapat. Apa salahnya kalau kau bagi sikit percentage tu kepada kau punya tuan lama yang susah payah bawa kau datang sini apa semua. Akhirnya benda tu salah satu menyebabkan Abu Lulu'ah tidak puas hati kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak puas hati. Dia kata, keingatkan Sayyidina Umar ni akan bela aku, punya Sayyidina Umar tidak bela aku. Dia jadi marah, disimpan dendam kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan selain daripada dia orang kafir memang menyimpan dendam pada Amirul Mukminin. Dan kita kena ingat, Sayyidina Umar ni dia menjatuhkan kerajaan Parsi menyembah api. Kerajaan Parsi dulu menyembah api, yang geng ni Abu Lulu'ah ni menyembah api, geng yang sama. Jadi bila kerajaan dia jatuhkan oleh Sayyidina Umar, dia memang ada dendam dengan Sayyidina Umar dah satu. Keduanya, bila Sayyidina Umar tidak menyembahi dia buat cukai ni tadi, jadi dia makin dendam pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia simpan dendam pada Sayyidina Umar Al-Khattab, satu hari Sayyidina Umar singgah ke bengkel dia, jalan sampai ke bengkel dia, tengok dia tengah buat satu pisau, satu macam parang ataupun pedang pendek yang mempunyai dua mata yang bengkok. Sayyidina Umar tanya, kau buat apa ni? Kau buat apa ni? Kerana benda tu bukan benda biasa, senjata tu bukan senjata biasa. Kau buat apa benda ni? Abu Lulu'ah jawab pada ketika itu, aku nak buat suatu yang akan bagi pengajaran kepada seluruh umat Islam. Dia jawab macam tu, aku buat satu yang akan beri pengajaran pada seluruh umat Islam. Sayyidina Umar pada waktu tu dia dah mula kata dah pada sahabat dia, Syak kata, aku rasa Abu Lulu'ah ni nak bunuh aku rasa. Tapi siapa sangka, kerana dia seorang-seorang yang orang kafir duduk dekat situ, sekeliling tu semua sahabat Nabi zaman tu, tabi'in dah ada, semua orang Islam duduk situ. Jadi mana mungkin orang fikir Abu Lulu'ah ni mampu nak bunuh Sayyidina Umar Khattab. Dan semua orang tahu Sayyidina Umar ni pun bukan calon-calon orang nak dikalahkan begitu. Maka benda tu orang tidak ambil berat atas apa yang Sayyidina Umar sebut tadi. Hinggalah suatu waktu ketika Sayyidina Umar Khattab menjadi imam solat, dan lokasi tempat Sayyidina Umar jadi imam solat tu, dia kalau ikut ulama sirah, dia bukan dekat kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ni, Raudah tu, dia bukan mihrab dekat Raudah tu, dia mihrab dekat depan tuan, mihrab dekat bahagian depan. Kalau tuan-tuan lalu nak bagi salam pada Nabi tu,
kan depan tu ada satu lagi mihrab kan, mihrab yang digunakan untuk semayang Jumaat depan tu. Dia belakang sikit, mihrab sebelum tu dia belakang sikit daripada tu, dia belakang sikit daripada tu. Maka Sayyidina Umar jadi imam dekat situ. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab jadi imam, angkat takbir, Allahu Akbar. Bila dia angkat takbir, Abu Lu'lu'ah ni tadi masuk ke dalam saf, dan dia sampai dekat belakang Sayyidina Umar Al-Khattab, dan dia ambil pisau yang dibuat tadi, yang mata cangkuk kedua tu, dia masuk, dia tusuk dalam perut Sayyidina Umar Al-Khattab, dan dia tarik. Disebabkan pisau tersebut ujung dia melengkung dan ada dua mata, menyebabkan perut Sayyidina Umar Al-Khattab terkeluar, tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab terkeluar dan jatuh daripada solat. Pada mulanya sahabat-sahabat yang duduk belakang tak perasan. Ini tuan-tuan satu benda, sahabat-sahabat punya solat punya khusyuk hebat, tuan-tuan. Yang sahabat-sahabat sedar bila Sayyidina Umar jatuh, dan Sayyidina Umar terkeluar suara kesakitan sebab tu, maka sahabat-sahabat sedar. Dan Abu Lu'lu'ah bila dia nak keluar daripada masjid, dia nak keluar, dia tikam sahabat-sahabat yang lain dalam perjalanan keluar dia tadi, menyebabkan 12 orang sahabat cedera, dan ada riwayat kata 6 ataupun 9 daripada sahabat-sahabat yang tercedera ketika Abu Lu'lu'ah nak keluar ni tadi syahid juga, meninggal dunia juga. Dan Abu Lu'lu'ah ni bagaimana sahabat-sahabat dapat tangkap dia ini ada sahabat yang ambil orang Arab kan dia ada jubah luar. Dia sebenarnya istilah dia yang kita pakai ni panggil gamis sebenarnya. Ni yang kita pakai ni panggil gamis. Jubah ni jubah yang sarung luar. Itu jubah sebenarnya. Jadinya ada sahabat yang buka jubah luar dia tu baling kepada Abu Lu'lu'ah, menyebabkan Abu Lu'lu'ah tak dapat nak berlari, dia terjatuh dan dia tikam diri dia sendiri, dia bunuh diri dia sendiri. Maka tamatlah riwayat Abu Lu'lu'ah ni tadi. Dan Abu Lu'lu'ah ni tadi, sebelum saya terlupa, dia ni tidak ditanam di Madinatul Munawwarah, dia ni ditanam di Iran. Sebab itulah makam dia, kubur dia ni tadi ada di Iran, tidak di Madinatul Munawwarah. Kerana mulia tanam di Madinatul Munawwarah ni satu kemuliaan. Dia tak layak untuk dapat kemuliaan tersebut, tanam di Madinatul Munawwarah. Maka Nabi SAW telah sebut tentang kelebihan-kelebihan ditanam di Madinatul Munawwarah. Orang ni, orang yang hina bunuh Amirul Mukminin, tak layak untuk ditanam di Madinatul Munawwarah, maka jenazah dia dibawa balik ke kampung dia. Baik. Maka apa jadi pada Sayyidina Umar Al-Khattab tadi? Bila Sayyidina Umar jadi imam, jatuh, digantikan oleh sahabat yang duduk di belakang ni, nama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ganti Sayyidina Umar Al-Khattab. Habis solat, sahabat-sahabat pun pergi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu tu tersedar daripada pingsan kerana pendarahan yang terkeluar usus. Sayyidina Umar bila dicelik mata dia, pertama sekali dia tanya, sahabat-sahabat semua dah solat ke? Maka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sebut bahawa kami dah solat. Nampak? Pertama sekali lepas celik mata dia tanya solat dulu. Betapa Sayyidina Umar Al-Khattab mementingkan solat. Dia dah solat belum? Kita dah solat. Kemudian dia tanya, siapa yang cuba bunuh aku tadi? Maka para sahabat kata, si anjing Majusi, hamba kepada Mughirah bin Syu'bah, iaitulah Abu Lu'lu'ah tu yang bunuh kau. Sayyidina Umar dengar, dia kata Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah, kenapa? Kerana yang cuba bunuh aku bukan orang Islam. Kerana sebagai seorang pemimpin Amirul Mukminin, dia tak nak dalam pemerintahan dia ada orang Islam lain benci pada dia. Mungkin kerana dia rasa takut, dia rasa berlaku tidak adil dan sebagainya, takut ada orang Islam lain simpan dendam pada dia, takut bunuh. Jadi bila orang bukan Islam yang bunuh dia, tu yang Sayyidina Umar kata Alhamdulillah, yang bunuh aku bukan orang Islam. Baik. Maka tanya, buat mana pergi Abu Lu'lu'ah tu? Abu Lu'lu'ah tadi dia dah mati, dia dah bunuh diri dia. Baik. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab dia sempat hidup beberapa hari dalam keadaan cedera, dia teruk. Para sahabat bagi minum susu kepada dia. Susu tu mula keluar daripada perut dia, kerana perut dia dah terkeluar kan. Dan kita pun tahu, even dalam keadaan kita perubatan moden hari ni, kalau kecederaan teruk macam tu sekali, dengan darah keluar banyak pun belum tentu dapat selamatkan. Nasiblah 50-50. Apatah lagi 1400 tahun dulu, zaman tu lagilah susah untuk selamatkan. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab hidup, ada yang kata 3 hari. Dalam masa 3 hari tu dia sempat pesan pada anak dia, kerana tabib pada ketika itu, tukang berubat pada ketika itu bagi tahu pada Abdullah bin Umar bahawa ayah kau ni nampak gaya tak dapat diselamatkan. Dia ni mungkin akan ada beberapa hari lagi dan dia akan pergi meninggalkan kita. Maka bila Sayyidina Umar tahu bahawa dia ni kecederaan dia teruk dan mungkin dia akan meninggal dunia tak lama lagi, tuan-tuan, ni bagus sebenarnya. Ini satu pengajaran daripada kita, bahawa kita ni hendaklah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggal dalam keadaan tidak mengejut. Itu yang bagus ni, tuan-tuan. Mana bila kita meninggal dalam keadaan sakit, seperti mana Sayyidina Umar ditikam, dia ada masa lebih kurang tempoh 3 hari lagi.
3 hari tu Sayyidina Umar dapat bagi pesan kepada anak-anak dia. Maka kita pun begitulah, kita doa pada Allah SWT, mudah-mudahan kita ni Allah SWT tidak matikan kita dalam keadaan mengejut. Kerana negara-negara mengejut ni ialah, walaupun di sana Nabi SAW sebut bahawa untuk kita sentiasa buat persediaan untuk menghadapi kematian ni, tetapi kalaulah kita ada masa, contoh kita sakit, kita pun tahu sakit kita ni nampak gaya macam payah nak sembuh, jadi kita sempat pesan kepada anak-anak begini. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia dapat tahu bahawa dia tak lama lagi dia akan meninggal dunia kerana kecederaan dia teruk, dia sempat pesan kepada Abdullah bin Umar, anak dia. Dia kata begini, aku ni teringin sangat nak ditanam sebelah 2 orang sahabat kesayangan aku, iaitulah Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan 2 orang ni memang sahabat yang baiklah. Kita pun tahu sirah bahawa 3 orang ni, Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan Ali, mereka ni adalah sahabat yang rapat. Maka dia kata, boleh tak kamu pergi jumpa Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, minta izin pada dia, boleh tak aku ditanam dekat situ? Kerana kita kena ingat bahawa makam Rasulullah tu adalah bilik Aisyah. Itu bilik Aisyah bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikebumikan di lokasi katil dia meninggal dunia. Itulah katil dia, maka ditanam di bawah tu. Jadi itu memang bilik Aisyah dengan Rasulullah SAW. Dan Sayyidatina Aisyah, bila Rasulullah wafat, ditanam di situ. Aisyah masih duduk di bilik tu. Masih duduk di bilik tu, tidur di situ bersama dengan makam Rasulullah di sebelah. Sayyidina Abu Bakar ditanam di sebelah Rasulullah SAW. Aisyah masih duduk di bilik tu. Kenapa? Dua-dua tu ahli keluarga dia. Yang ni suami dia, yang ni bapa dia. Jadinya sebab tu Rasulullah Sayyidina Umar minta Abdullah bin Umar jumpa Aisyah, minta izin, boleh tak? Maka Abdullah bin Umar pun pergi berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, bagi tahu bahawa tukang rawat ayahku bagi tahu bahawa ayahku ni tak lama. Kita pun tahu dia cedera teruk dan dia tak boleh hidup lama. Dan ayahku ada hajat. Boleh tak dikata untuk dia ni bila meninggal dunia dikebumikan di sebelah 2 orang sahabat baik dia, Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Bila Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengar ni, Aisyah menangis. Dia menangis kenapa? Kerana Aisyah sebut, dia kata, sebenarnya aku nak tempat tu kerana tu bilik aku dan tu suami aku dan ayah aku. Jadi kalau boleh aku nak ditanam sebelah suami aku dan sebelah ayah aku, tu bilik aku, hak aku. Tapi bila Amirul Mukminin Umar Al-Khattab berhajat demikian, maka aku izinkan. Ini adalah hasil tarbiyah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajar para sahabat, para isteri dia adalah untuk mengutamakan orang lain. Bila orang lain ada hajat, utamakan orang lain. Dan bila ni Sayyidina Umar ada hajat begini, maka diutamakan Sayyidina Umar. Keluar daripada tu, habis daripada tu, Abdullah bin Umar pun keluar balik jumpa ayah dia. Dia kata, wahai ayah, Ummul Mukminin Aisyah izinkan untuk ayah ditanam di sebelah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar kata, dia pesan sekali lagi, nanti lepas aku meninggal dunia, lepas jenazah aku dikebumikan, lepas jenazah aku disolatkan dan dimandikan, dikafan, disolat apa semua, ketika nak bawa jenazah tu tanya sekali lagi. Takut Aisyah radhiyallahu anha berubah hati. Kalau dia kata tak benar kepada itu, tanam aku kat baket. Tapi kalau dia masih izinkan lagi, barulah tanam aku dekat situ. Dan atas sebab itulah sampailah ke hari ini jenazah jenazah Sayyidina Umar Al-Khattab bersama dengan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berada di dalam raudah, iaitulah di sebelah raudah di dalam makam Rasulullah SAW. Cuma sebelum saya terlupa, nanti kita akan masuk bab tu. Ada asar yang menyebut bahawa boleh jadi, dia kata, akhir zaman Nabi Isa AS akan turun ke bumi. Nabi Isa AS ni pasti bagi orang beriman, Nabi Isa AS akan diturunkan mengikut hadis Nabi SAW di Menara Putih Timur Dimashq. Kata Imam Ibn Katsir, di Menara Putih Jami' Umawi Dimashq, Syria. Baik, di situ bila Nabi Isa turun selesaikan tugas dia, ada asar daripada para sahabat yang sebut bahawa Nabi Isa ni dia akan hidup dalam satu tempoh. Dia akan turun umur dia 33 tahun, dia akan hidup, berkahwin, kemudian dia akan meninggal dunia. Ada asar sahabat sebut bahawa Nabi Isa AS dia akan dikebumikan di dalam kawasan makam Rasulullah SAW juga. Kerana apa? Kerana dalam dunia ini makam Nabi yang betul-betul sah adalah makam Nabi SAW sahaja. Yang betul-betul sah, yang confirm adalah makam Nabi SAW sahaja. Makam Nabi-Nabi lain tidak dapat dipastikan kebenaran dia, kerana di satu tempoh yang lama Nabi SAW dengan Nabi Isa AS lebih kurang 600 tahun. Tak jauh juga, tapi Nabi Isa tidak ada makam, kerana Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa AS
dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia lebih kurang 1600 tahun. Lagi jauh daripada kita dengan Rasulullah SAW. Kita dengan Rasulullah 1400, Nabi Isa dengan Nabi Musa 1600 tahun. Jadi satu tempoh yang lama. Jadi satu tempoh yang lama tu umat jadi sesat, jadi rosak, ada yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi makam Nabi-Nabi ni tak dapat ditentukan kesahihan. Sebab itulah kadang-kadang kita jumpa ada makam yang sampai 2-3 tempat. Ada yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ada makam dekat China, ada Sa'ad bin Waqqas ada kata makam dekat Madinatul Munawwarah. Yang sahnya dekat Madinatul Munawwarah. Jadinya ada berbakar gini. Itu makam sahabat. Makam Nabi-Nabi lebih lagi daripada itu gitu. Seperti mana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada yang mengikut kuatnya di Jordan itulah. Tapi di Turki pun mengaku ada Ashabul Kahfi juga. Dan di Turki, di Lebanon pun kata ada Ashabul Kahfi. Di Lebanon ataupun di Syria sebut Ashabul Kahfi. Tapi yang sahih ulama sirah adalah di Jordan. Begitulah makam-makam. Jadi disebabkan makam-makam yang lain itu tidak dipastikan, maka selayaknya Nabi Allah Isa AS nanti diturun, maka bila dia wafat, selayaknya ditanam tempat yang mulia itu sebelah Rasulullah SAW. Ini ada asal, tapi tidak dapat kita kata kesahihannya kerana tidak disebut Nabi SAW. Cuma pendapat daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga para ulama termasuk Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Begitulah dia tuan-tuan. Baik. Selepas daripada itu, selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Syahid, Sayyidina Umar terbunuh, maka bermula si fitnah berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan fitnah itu berterusan sampai ke hari ini. Selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab syahid, maka yang menggantikan Sayyidina Umar adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Sayyidina Uthman bin Affan ini merupakan sahabat Nabi SAW dan juga menantu Nabi SAW. Sayyidina Umar Khattab adalah pak mertua Nabi SAW. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar, pak mertua Nabi SAW. Baik. Di zaman Sayyidina Uthman berlaku satu lagi fitnah, iaitulah terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan. Dia berlanjutan. Start Sayyidina Umar, dah mula Sayyidina Uthman juga terkena dengan ujian, begitu juga dengan Sayyidina Ali dan seterusnya sampailah ke kita hari ini tuan. Umat tidak berada dalam keadaan sunyi, sentiasa ada fitnah yang menimpa umat. Hadis seterusnya Nabi SAW sebut tentang bahawa Sayyidina Uthman bin Affan akan diuji dan dia akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Nabi bagi syarat bahawa Sayyidina Umar, yang ini Nabi pernah bagi syarat bahawa Sayyidina Uthman bin Affan akan diuji dan masuk syurga kerana ujian yang berat tadi. Satu hari seorang sahabat, nama dia Abu Musa Al-Asy'ari, yang tadi yang ganti Sayyidina Umar solat tu. Baik. Abu Musa Al-Asy'ari ini dia kata, la alzimanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum. Hari ini aku nak melazimi Rasulullah SAW. Aku nak khidmat bantu Rasulullah SAW. Apa keperluan Nabi aku akan tolong. Maka Abu Musa Al-Asy'ari pergi ke Masjid Nabawi cari Nabi SAW. Dia pergi Masjid Nabawi, dia dapati bahawa Nabi SAW tak ada dekat Masjid Nabawi. Maka dia tanya para sahabat, mana Nabi hari ini? Maka para sahabat kata Nabi ada dekat Masjid Quba. Dan Masjid Quba ni kalau tuan-tuan daripada Masjid Nabawi itu dia boleh jalan kaki straight sampai ke Masjid Quba. Maka Nabi SAW seminggu sekali pasti Nabi akan pergi ke Masjid Quba, kerana itu adalah masjid yang pertama sekali dibina lepas Nabi SAW sampai hijrah di Madinatul Munawwarah. Maka Abu Musa Al-Asy'ari pun pergi ke Masjid Quba cari Rasulullah SAW. Sampai ke Masjid Quba, dia cari Rasulullah tak ada dalam Masjid Quba. Dia tanya para sahabat dekat situ, mana Rasulullah? Dia kata Rasulullah ada dekat kebun kurma sebelah Masjid Quba. Dan tuan-tuan kena ingat Masjid Quba dulu dia tidak besar macam hari ni. Hari ni kira besar juga. Masjid Quba dia kecil sikit. Dia kecil. Dan juga begitu juga Masjid Nabawi dia kecil, jauh kecil. Sebelah tu, betul-betul sebelah tu ada satu kebun kurma. Dan kita kena ingat Madinatul Munawwarah ni memang penuh dengan kebun kurma sampai ke hari ni. Maka di situ ada satu kebun kurma dan dalam tu ada satu telaga air. Ada satu telaga air. Di luar tu ada pintu tutup. Baik. Maka bila sahabat bagi tahu bahawa Rasulullah ada dekat dalam kebun kurma, maka Abu Musa Al-Asy'ari pun pergi ke kebun kurma tersebut. Pergi ke kebun kurma tersebut, dia nampak Rasulullah sedang termenung di dalam satu perigi dekat dalam perigi kurma, dalam ladang kurma tersebut. Dan Nabi SAW melunjurkan kaki dia ke bawah. Katakanlah ni apa nama telaga tu tadi, Rasulullah kaki dia ke bawah gitu, terjuntai ke bawah gitu. Bila dia masuk, dia tengok Rasulullah macam sedang berfikir sesuatu, tengah termenung macam mikir sesuatu. Maka dia kata aku tak nak ganggu Rasulullah lah, mungkin Rasulullah ada keperluan untuk sendiri. Maka dia kata la akuna bawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, aku jadi penjaga pintu Nabi SAW supaya orang tak masuk ganggu Rasulullah SAW. Maka dia pun sandar jaga pintu Rasulullah. Bila dia sedang bersandar jaga pintu, datang satu ketukan pintu daripada belakang. Dia tanya siapa? Maka jawab orang tersebut adalah aku, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku nak jumpa dengan Rasulullah. Abu Musa Al-Asy'ari kata tunggu kejap, aku minta izin dengan Rasulullah. Maka dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar datang nak jumpa kamu, boleh tak dia masuk? Rasulullah kata
kabarkan berita gembira kepada dia bahawa dia akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan dia masuk. Maka Abu Musa pun pergi jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata Rasulullah izin masuk, dan Rasulullah bagi tahu kabar gembira bahawa kau akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar sebut alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk sebelah kanan. Pergi tu kecil je, duduk sebelah kanan Nabi. Baik. Maka Abu Musa al-Asy'ari jaga lagi pintu tu. Jaga-jaga, datang ketukan kedua pula, ada orang kedua tolak. Kata siapa? Itu pun dah tahu dah siapa. Sahabat-sahabat yang rapat Rasulullah lah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia kata, aku Umar, aku nak jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, sekejap aku minta izin dengan Rasulullah. Rasulullah pun sebut benda yang sama, kabarkan berita gembira kepada dia bahawa dia akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan dia masuk. Maka Sayyidina Umar pun masuk, duduk di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Abu Musa jaga lagi pintu, datang tolakan yang ketiga pula. Orang tolak pintu nak masuk. Kata siapa? Sayyidina Osman. Dia tunggu kejap, aku minta izin Rasulullah. Sama juga dia pergi jumpa Rasulullah, minta izin. Sayyidina Osman nak masuk. Cuma kali ini jawapan Rasulullah beza sikit. Rasulullah kata, izinkan dia masuk dan khabarkan berita gembira kepada dia bahawa dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Rasulullah sebut begitu. Dia akan masuk syurga dengan ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Musa pun pergi jumpa Sayyidina Osman. Dia berkata Rasulullah izinkan masuk. Rasulullah bagi tahu bahawa kamu akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Sayyidina Osman kata alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada aku untuk menghadapi ujian tersebut. Kalau kita kena begitu, kita kata ya Rasulullah, boleh tak tolong doa tu, kau tak nak bagi ujian berat. Kalau kita lah Sayyidina Osman ni yang hebat, dapat tarbiyah Nabi SAW, dia kata tak apa, mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan untuk aku untuk dapat kekuatan supaya aku boleh berhadapan dengan ujian tersebut. Maka Sayyidina Osman duduk di depan Rasulullah SAW. Telaga tadi kecil tuan, telaga tu tak besar. Jadi Sayyidina Umar duduk kiri, Sayyidina Abu Bakar duduk kanan, Sayyidina Osman duduk depan. Bila Sayyidina Osman duduk di depan, ada riwayat yang menyebut bahawa ketika Nabi duduk sendirian tadi, bila kita pakai jubah, kan jubah Nabi SAW ini dia singkat sikit, dan Nabi ni bila duduk dia tersingkap sampai nampak kebanyakan daripada betis Nabi, nampak singkap. Dia duduk dah pergi tuan, pakai jubah dia nampak singkap betis. Bila Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasulullah biarkan je jubah dia begitu. Bila Sayyidina Umar masuk, Rasulullah biarkan begitu. Bila Sayyidina Osman masuk, Rasulullah tarik jubah dia, tutup betis dia ke bawah. Apa pelajaran di sini tuan? Sayyidina Abu Bakar pak mentua Nabi, Sayyidina Umar pak mentua Nabi, Sayyidina Osman menantu Nabi SAW. Status dia berbeza. Status dia berbeza. Jadinya kata para ulama, kita dengan pak mentua, pakaian kita lebih kurang, tak apa. Pak mentua datang rumah, kita pakai kain melekat, tak pakai baju, pakai biasa-biasa, tak apa. Tapi bila dengan menantu, dia kena pakai lain sikit. Kenapa? Kerana kita ni dengan menantu, bila kita jadi ketua keluarga, menantu kita ni, kita mungkin satu hari akan nasihat menantu kita, kita nak hormat daripada menantu kita ni pada kita, supaya bila kita sampai ke satu, menantu kita dengar. Jadi kalau kita ni pakai cincai-cincai sangat, lebih kurang sangat dengan menantu ni, takut menantu ni hilang hormat kepada kita, menyebabkan pesanan dan nasihat kita menantu tak dengar. Dia kata apalah, pak mentua pun duk tengok TV pakai seluar pendek depan TV, boxer gitu kan. Dia kata pak mentua pun begini, pak mentua pun ke sana ke sini dengan plekat, tak pakai baju apa semua. Jadinya takut dia hilang kehebatan tu sih. Jadi ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka habis cerita dia tadi, cerita duduk di perigi ni tadi. Baik, sekali lagi, perigi ni kat mana tuan? Perigi ni tuan hari ni tuan, kalau tuan pergi Masjid Quba, saya pergi ujung tahun lepas sekali bawa jemaah. Di sebelah Masjid Quba tu dia dah buat pembinaan baru. Dia dah buat pembinaan baru, dia dah berbeza dah keliling tu. Kalau tuan pergi yang terkini, di sebelah tu tuan, dia dah ada marking dia buat tanda. Dia buat tanda mosek tu berwarna biru lebih kurang begitu, dia buat bulat. Bulat tu adalah saiz asal telaga, dan di situlah asal cerita telaga yang kita baca tadi. Tu kat situlah telaga dia. Telaga tadi sebelah Masjid Quba tu tuan. Kalau tuan pergi lain kali, kadang-kadang ada mutawif yang dia tak tunjuk tempat tu kerana dia mungkin tak perasan ataupun dia tak tahu sirah yang berlaku dekat sekitar tu. Mungkin dia tahu sirah tapi dia tak tahu lokasi, kerana di Madinah dia tidak macam kita, di tempat-tempat lain dia ada. Kalau tuan pergi ke Syria, tuan pergi ke Jordan, banyak makam sahabat, makam Nabi kat situ, dia ada signage hijau. Kalau tuan tengok pergi sana, ada signage hijau, warna hijau, tu biasa tempat sejarah, sama ada makam Nabi, makam sahabat tu. Tapi di Madinah dia tak buat signage macam tu. Dia buat tanda atas lantai macam tu je. Di Masjid Nabawi pun tuan, Masjid Nabawi
banyak tanda-tanda dekat lantai Masjid Nabawi tu yang tuan-tuan tak tahu apa cerita dia dekat situ. Dia buat mosek ada tanda bulat sikit kecil. Kalau tahu cerita dia tahu tak tu rumah siapa, peristiwa apa yang berlaku dekat situ. Sama juga dengan Masjid Quba ni, kalau tuan-tuan pergi lain kali, bahagian mimbar, bahagian mihrab Masjid Quba ni, kalau kita katakan cari ni lah tuan-tuan, cari ni, okey. Telaga tu kat mana? Telaga tu sebelah kanan Masjid Quba, sebelah sana. Jadi kalau tuan-tuan keluar, kalau orang lelaki kan masuk kat situ, keluar belah sana. Dekat depan sikit tu akan ada, tuan-tuan tengok dekat mosek putih tu ada satu marking bentuk macam pergi. Itulah lokasi hadis yang kita cerita tadi kat situ. Okey, baik. Cerita disambungan lagi tuan-tuan. Di zaman Sayyidina Osman bin Affan jadi khalifah. Tadi zaman Rasulullah masih ada lagi. Berlalu Sayyidina Abu Bakar, berlalu Sayyidina Umar, Sayyidina Osman jadi khalifah. Di pertengahan tempoh dia khalifah, ada yang kata ketika 5 ataupun 8 tahun dia jadi khalifah, Sayyidina Osman dia jadi habit dia. Bila dia tengok Rasulullah suka termenung dekat perigi tu, jadi bila jadi pemimpin ni kan macam-macam benda mikir. Jadi dia pun ada masa dia akan termenung dekat perigi tu juga. Duduk dalam perigi tu termenung dalam tu. Dan tuan-tuan kena ingat di zaman Rasulullah SAW ada cok mohor. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, kan di sana Nabi SAW ada bab cincin, bab khatam Nabi SAW, cincin Nabi. Cincin Nabi ni Nabi buat cok mohor kan, kerana para sahabat bagi tahu dia kata, ya Rasulullah, pemimpin luar ni kalau tak ada cok surat rasmi dia tak nak terima. Jadi Rasulullah buat cok tu dekat cincin dia. Jadi bila Rasulullah wafat, cincin tu pas pada Abu Bakar, Abu Bakar wafat pas pada Umar, Umar wafat pas kepada Sayyidina Osman, kerana tu cincin kerajaan Rasulullah SAW. Khalifah saja boleh pakai cincin tu. Jadi ketika Sayyidina Osman duduk di perigi tu di zaman dia termenung, dia ada dua pendapat. Pendapat pertama disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah hadis, Sayyidina Osman bermain-main cincin dia, termenung main cincin. Termenung main cincin. Tengah termenung terlepas cincin Rasulullah SAW jatuh yang perigi tu. Dari riwayat kedua juga disebut dalam Syama'il Muhammadiyah juga, Sayyidina Osman duduk termenung dalam perigi tu, sebelah dia ada sahabat yang jadi bos Baitul Mal pada ketika itu. Jadi dia kata, aku takut cincin ni lah aku pas pada engkau lah. Ketika Sayyidina Osman cabut nak pas kepada Baitul Mal ni punya bos, jadi sahabat Nabi ni terlepas cincin tu, jatuh dalam perigi tu. Nak ceritanya, pendek ceritanya, cincin tu jatuh dalam perigi tu, perigi yang sebelah Masjid Quba tadi tu. Sebab tu cincin tu, perigi tu dipanggil Bi'ru Aris ataupun Bi'ru Khatam. Bi'ru Khatam adalah telaga cincin. Kenapa dipanggil telaga cincin? Kerana cincin Nabi hilang tu dalam tu. Jadi bila Sayyidina Osman tersedar cincin dia jatuh. Baik tuan-tuan dan puan muslim-muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selepas daripada hilangnya jatuhnya cincin Rasulullah SAW dalam telaga tersebut, ketika berada di tangan Sayyidina Osman, maka Sayyidina Osman bila sedar dia pun terkejut dan disuruh para sahabat yang ada pada ketika itu untuk menggali perigi tersebut, cari semula cincin Nabi SAW, kerana ini bukan satu benda yang biasa. Jadi para sahabat pun bertungku lumus siang dan malam mencari cincin Rasulullah di dalam telaga tersebut dan tidak ditemui sampailah ke zaman kita ke hari ini. Sebab itulah telaga tersebut sebagai Bi'ru Khatam, telaga cincin. Itulah tempat jatuhnya cincin Rasulullah SAW. Nah ceritanya yang tadi Nabi sebut dalam hadis tadi, yang Abu Musa al-Asy'ari cerita tu tadi, bila Nabi kata kamu akan, wahai Nabi sebut bahawa Sayyidina Osman dia akan masuk syurga dengan ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan tu adalah ujian bila jatuhnya cincin tu, cincin Rasulullah tu dalam perigi tersebut, maka pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan mula bergolak pada ketika itu, mula berada dalam keadaan tak stabil, dan berlaku pemberontakan besar ketika pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Lepas cincin itu hilang, berlaku pemberontakan besar, didalangi oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni siapa? Abdullah Sabah ni adalah seorang Yahudi yang masuk Islam pura-pura, dia ni jadi munafik, dan dialah yang memulakan pemberontakan. Dia pergi ke Mesir, menghasut orang di Mesir. Kenapa dia tidak hasut orang di Madinah tu Munawwarah dan kawasan sekitar? Kerana kawasan Madinah, orang sekitar semua kenal Sayyidina Osman bin Affan. Jadi kalau dia nak sebar propaganda, cerita buruk pada Sayyidina Osman, orang keliling tu pasti tak akan percaya, kerana semua orang kenal Sayyidina Osman depan mata. Tapi dia pergi ke mana? Dia pergi ke kawasan umat Islam yang jauh, duduk di Mesir. Mesir ni dekat mana? Mesir ni dia dah benua lain, benua Afrika. Dia bukan duduk di Jazirah Arab lagi, duduk sebelah sana. Maka Abu Lu'lu'ah ni mulakan kerja dia pun bergerak daripada Yaman pergi ke Mesir. Dan dia pun mulakan sebarkan propaganda, cerita hasutan. Dia bagi tahu bahawa Sayyidina Osman ni lantik ahli keluarga sendiri pegang jawatan dalam khalifah, kemudian dia ni bagi harta kepada ahli keluarga dia, macam-macam lah dia buat alasan nak jatuhkan Sayyidina Osman ni. Dan dia yang memulakan sebar
da'iyah yang menyebut bahawa sebenarnya Sayyidina Osman ni bukan orang yang layak untuk mengganti Sayyidina Umar, dia kata. Sepatutnya yang layak seterusnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan inilah permulaan Syiah, tuan. Jadinya kita katakan bahawa Syiah ini dimulakan oleh siapa? Dimulakan oleh seorang Yahudi yang munafik, iaitulah Abdullah bin Sabah. InsyaAllah kita akan sambung cerita ni pada kuliah yang akan datang. Kerana kalau saya teruskan cerita ni, jawabnya kita habis semayang 9:30 lagi, lambat tuan-tuan. Dan kalau kita terkejar-kejar habis cerita ni, rugi. Ini kerana cerita ni dia banyak lagi. Lepas berlaku pemberontakan tu tadi, menyebabkan akhirnya Sayyidina Osman terbunuh. Bagaimana mereka ni daripada Mesir boleh datang ramai-ramai jumpa Sayyidina Osman, bagaimana sampai menyebabkan Sayyidina Osman terbunuh. Dan selepas daripada itu, fitnah berterusan lagi. Lepas Sayyidina Osman terbunuh, hingga nak cari pembunuh dia tak dapat, kerana pembunuh Sayyidina Osman ni rupanya ramai yang terlibat. Ada di antaranya orang-orang yang duduk dalam kerajaan Sayyidina Osman juga. Kemudian menyebabkan bila Sayyidina Ali nak ambil alih, bila Sayyidina Ali ambil alih, dia tak boleh nak ambil tindakan segera, kerana dia kena hati-hati, kerana tak tahu siapa yang terlibat. Kalau salah ambil tindakan, maka Sayyidina Ali pun akan terima nasib yang sama macam Sayyidina Osman. Bila Sayyidina Ali lambat ambil tindakan, menyebabkan ada sahabat-sahabat yang tak puas hati, termasuklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, ramai sahabat-sahabat. Akhirnya fitnah-fitnah yang juga dicetuskan seterusnya oleh Abdullah bin Sabah, terjadinya peperangan Jamal di antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali, jadinya peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang terlibat ni tuan-tuan, jangan main-main, semua sahabat-sahabat yang keliling Nabi SAW. Abu Zal Al-Ghifari termasuk juga tuan-tuan. Bila Muawiyah ni tukang tulis wahyu Nabi, Sayyidina Ali menantu Nabi SAW. Yang jadi orang kanan kepada Muawiyah Amr bin Al-As, bukan calon-calon orang. Yang jadi general kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk lawan Sayyidina Ali perang Siffin adalah Ubaidullah bin Umar Al-Khattab. Complicated cerita ni tuan-tuan. Kita katakan bahawa betul lah bila Nabi kata fitnah yang menimpa umat ni bermula daripada Sayyidina Umar terbunuh, dia melarat Sayyidina Osman, kemudian dia jadi lebih teruk, dan bila zaman Sayyidina Ali dia menjadi kritikal hingga menyebabkan peperangan di antara sahabat, dan mulanya kumpulan-kumpulan Syiah mula muncul, Khawarij mula muncul, dan akhirnya umat terus berpecah belah sampailah ke zaman kita hari ini. Maka tidak peliklah apa keadaan yang berlaku pada umat hari ini. Kenapa? Kerana Nabi SAW dah bagi syarat bahawa umat aku akan ditimpa fitnah dengan berpecah belah beginilah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung dengan lebih terperinci lagi pada kuliah yang akan datang bulan hadapan. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.